Salam sejahtera. Pada hari ini, kami akan membentangkan tentang tajuk tugasan kami, yaitu pandangan mahasiswa terhadap perbuatan rasuah dalam konteks pendidikan. Okey, yang pertama, saya akan membentangkan tentang pengenalan rasuah dalam konteks pendidikan. Rasuah merupakan amalan tertua dalam sejarah tamadun manusia. Ahli sejarah mendapati amalan rasuah ini mula wujud serentak dengan kewujudan dalam sistem pemerintahan dan politik. Rasuah menurut Kamus Dewan edisi keempat 2013 ialah pemberian untuk menumbuk rusuk, iaitu menyogok, menyuap, wang, tumbuh rusuk, sogok atau suap. Selain itu, dalam bahasa Inggeris, memberi rasuah dikenali sebagai bribery dan menerima rasuah diistilahkan sebagai corruption. Manakala, menurut Syed Hussein Alatas pada 1995, dalam bukunya menyatakan rasuah merupakan penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Jika dilihat daripada ciri-ciri seperti yang dinyatakan, menunjukkan rasuah adalah pencurian melalui penipuan yang boleh mengkhianati suatu kepercayaan yang merupakan amanah diberikan. Seterusnya, warga pendidik merupakan satu kelompok sosial yang dipandang tinggi dalam masyarakat. Hal ini disebabkan sumbangan warga pendidik adalah melahirkan generasi unggul yang bakal mencorak pembangunan negara. Namun, agak kerap media melaporkan kepenglibatan warga pendidik dengan perbuatan rasuah, penyelewengan, dan salah guna kuasa. Tidak mungkin kita mampu mengizinkan pendidik sekiranya mereka yang menjunjungnya adalah korup. Akhir sekali, penguat kuasa terhadap jenayah rasuah di Malaysia dibuat melalui Akta SPRM 2009. Akta ini memperuntukkan 4 kesalahan utama rasuah, yaitu meminta dan menerima suapan, menawar dan memberi suapan, tuntutan palsu, dan menggunakan jawatan awam untuk mendapatkan suapan. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan, yaitu kesedaran mahasiswa tentang rasuah. Hakikatnya, tingkah laku rasuah dalam kalangan mahasiswa agak membimbangkan. Akhbar tempatan melalui kajian dilakukan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) pada tahun 2017 melaporkan bahawa 16% daripada 1,000 orang mahasiswa sanggup menerima rasuah. Sebanyak 18.5% pula sanggup memberi rasuah. Malah 35% mahasiswa menganggap bahawa penerimaan hadiah dalam bentuk wang, barangan atau perkhidmatan yang diberikan adalah bukan rasuah. Penyelidikan lepas melaporkan bahawa faktor utama wujud tingkah laku memberi dan menerima rasuah disebabkan oleh kebiasaan. Jika orang lain boleh beri dan terima rasuah, kenapa tidak saya? Seolah-olah ia menjadi satu budaya dalam masyarakat. Pada masa sama, aktiviti rasuah berlaku untuk memastikan matlamat dalam kerjaya dan profesionalisme dicapai. Sebagai contoh, tawaran kerja diperoleh dengan mudah walaupun tidak memenuhi syarat kelayakan, dan urusan kenaikan pangkat dalam jawatan dilakukan dengan cepat. Faktor lain adalah bagi tujuan kesinambungan kerjaya. Bagi tujuan ini, sejak di universiti lagi, sikap merasuah pensyarah bagi mendapat grade yang baik dengan anggapan bahawa mudah mendapat kerjaan setelah tamat kelak. Di situ menunjukkan mereka sedar tentang rasuah. Namun, usaha-usaha telah dijalankan untuk meningkatkan kesedaran mahasiswa tentang bahaya rasuah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah mewujudkan Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah (AMAR) di peringkat Institut Pengajian Tinggi IPT untuk menyerajui usaha pembudayaan nilai-nilai murni dan pencegahan rasuah. Selain itu, program kesedaran rasuah juga telah dipasar supaya mahasiswa peka dengan tingkah laku yang dianggap melanggar integriti. Secara keseluruhan, kesedaran mahasiswa tentang rasuah pada masa kini masih membimbangkan. Namun, usaha-usaha sedang dijalankan untuk meningkatkan kesedaran dan memupuk nilai integriti dalam kalangan mereka. Boleh dikatakan bahawa mahasiswa sedar akan rasuah ini, tapi masih ada segelintir daripada mahasiswa tersebut melakukan aktiviti rasuah ini. Segelintir mahasiswa sedar akan kesalahan aktiviti rasuah dan sudah pasti mengelakkan dirinya daripada melakukan jenayah rasuah ini.
Mahasiswa ini sadar namun mereka mempunyai integriti yang lemah dan menyebabkan mereka terjebak dalam jenayah rasuah. Walau apapun alasannya, tingkah laku memberi dan menerima rasuah tetap merupakan suatu kesalahan. Bukan saja dari segi undang-undang negara, malah agama juga tidak membenarkan. Rasuah bukan satu pilihan untuk memenuhi keperluan, tetapi kegiatan tidak bermoral yang perlu diperangi habis-habisan. Sekian daripada saya, Enis Roland. Terima kasih. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Saiful Azri bin Mokhtar selaku pensyarah kursus integriti dan anti rasuah UL 03502 Section 1. Nama saya Sullivan Samson dengan nomor matriks BC 23110183 akan menyampaikan pembentangan tentang pandangan mahasiswa terhadap perbuatan rasuah. Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah ataupun juga dikenali sebagai AMAR telah melakukan suatu kajian terhadap 494 orang pelajar untuk mengetahui sikap pelajar terhadap rasuah. 15% daripada pelajar sanggup memberi rasuah untuk melicinkan urusan harian mereka. 23% daripada mereka sanggup untuk memberi rasuah bagi mengelak daripada sesuatu tindakan diambil terhadap kesalahan yang dilakukan mereka. 30% pula sekiranya mempunyai kuasa sanggup menerima rasuah jika berpeluang. 35,8% daripada pelajar menganggap penerimaan hadiah dalam bentuk uang, barangan atau perkhidmatan sebagai balasan terhadap perkhidmatan yang diberikan bukan satu kesalahan rasuah. 28,1% mahasiswa beranggapan tidak menjadi kesalahan untuk mereka mengambil harta atau barangan pejabat sebagai kegunaan pribadi mereka sendiri. Hanya 37,3% beranggapan mengemukakan tuntutan tugas luar walaupun penginapan telah disediakan adalah perbuatan salah. Secara keseluruhan, dapatan kajian ini menunjukkan bahwa terdapat persepsi yang salah dalam kalangan mahasiswa mengenai perbuatan rasuah. Seterusnya, mahasiswa mempunyai tanggapan yang bervariasi terhadap tindakan rasuah dari segi moral dan etika. Sikap mahasiswa terhadap perbuatan rasuah di kalangan rekan sebaya mungkin mempunyai pandangan yang berbeza-beza. Sesetengah mahasiswa menyokong tindakan menentang rasuah dan menganggapnya sebagai tindakan yang tidak bermoral dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Mereka sadar bahwa penerimaan rasuah itu akan mendatangkan akibat yang teruk kepada diri dan kehidupan mereka. Hal ini dikatakan demikian karena mereka mempelajari dan menghayati nilai anti rasuah sejak kecil lagi dan terus membina jati diri mereka. Namun begitu, mahasiswa yang lain mungkin memandang remeh terhadap perbuatan rasuah atau mungkin terpaksa mempertimbangkan tindakan itu dalam konteks kehidupan mereka. Semua ini bergantung kepada nilai pendidikan dan pengalaman individu. Jika mereka tidak menghayati nilai anti rasuah, maka tidak kira taraf keuangan atau kehidupan mereka akan menerima rasuah. Mereka menerima rasuah karena ia sudah merupakan satu kebiasaan masyarakat. Jika mereka boleh, kenapa bukan saya? Sesetengah daripada mereka mungkin akan menilai rasuah sebagai sesuatu cara untuk menampung kehidupan atau gaya hidup mereka. Mereka juga menggunakan alasan kesempitan hidup sebagai sebab mereka menerima suapan rasuah. Sampai di sini saja pembentangan saya. Terima kasih Sullivan. Salam sejahtera semua, saya Megat Muhammad Fitri. Untuk bahagian saya akan bincangkan tentang implikasi rasuah terhadap pengalaman pendidikan mahasiswa. Ada beberapa impak rasuah terhadap kualiti pengajaran dan pembelajaran. Pertama, menyebabkan penurunan kualiti pendidikan mahasiswa dalam hal akademik. Kedua, persepsi pencapaian akademik hanya merupakan hasil pertukaran wang atau layanan, bukan usaha dan kebolehan sebenar pelajar. Ketiga, mahasiswa yang terlibat dalam perbuatan rasuah atau dikelilingi dalam persekitaran rasuah mungkin mengalami tekanan sosial yang amat tinggi. Seterusnya, kesan rasuah terhadap integriti dan reputasi institusi pendidikan.
penurunan integriti institusi pendidikan, kemeserotan bilangan pendaftaran pelajar baru, tanggapan negatif merosakkan reputasi institusi dalam industri, dan terakhir sekali, institusi ditutup akibat kerugian disebabkan reputasi yang tidak dapat dipulihkan. Itu sahaja dari saya akan beri bahagian seterusnya kepada rakan saya Jeffrey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Jeffrey bin George, memegang nomor matriks BC 23110070, akan menerangkan mengenai peranan mahasiswa dalam memerangi rasuah. Oke, sebelum itu saya akan definisikan maksud dari rasuah. Rasuah itu ialah sebuah tindakan yang tidak jujur, di mana seseorang akan menerima atau memberikan sesuatu imbalan untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan seseorang dalam kedudukan berkuasa. Hal ini melibatkan penyalahgunaan kuasa dan boleh memberikan kesan negatif kepada keadilan dalam tanda kutip integriti dan kestabilan sesuatu negara ataupun masyarakat. Memandangkan mahasiswa adalah agen perubahan yang boleh mengubah masyarakat, peranan mereka dalam memerangi rasuah adalah penting. Berikut adalah beberapa peranan penting yang dimainkan oleh pelajar dalam memerangi rasuah. Yang pertama, mengenai kesadaran dan pendidikan, di mana mahasiswa boleh membantu menyebarkan kesadaran tentang bahayanya rasuah dan pentingnya integriti melalui kampanye, seminar, dan program kesadaran lain. Selain itu, mereka mempunyai keupayaan untuk melibatkan diri dalam aktiviti pendidikan awam untuk meningkatkan kesadaran anti rasuah dalam masyarakat. Seterusnya, keterlibatan dan pengawasan, di mana mahasiswa boleh terlibat secara aktif dalam mengawal rasuah dengan memantau dasar integriti di masyarakat tempatan dan institusi akademik. Mereka boleh memantau dan melaporkan sebarang tanda-tanda rasuah kepada pihak berkuasa yang berkaitan. Diharapkan budaya kebajikan dan integriti yang kukuh akan wujud dalam masyarakat dan negara dengan penglibatan proaktif pelajar dalam memerangi rasuah. Sebagai generasi masa depan, pelajar memainkan peranan penting dalam membina sebuah negara yang tidak mempunyai rasuah. Mahasiswa juga boleh terlibat secara aktif dalam mengawasi tindakan rasuah dengan memantau pelaksanaan dasar-dasar integriti di institusi pendidikan dan masyarakat. Mereka dapat menjadi mata dan telinga yang peka terhadap sebarang gejala rasuah dan melaporkannya kepada pihak berkuasa. Sekian saja dari saya, terima kasih. Petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Saiful Azri selaku penilai pembentang kumpulan bagi subjek khusus integriti anti rasuah. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pembentang sebentar tadi. Baiklah, saya Aldrich Butili pada hari ini akan membentangkan topik seterusnya, yaitu cadangan untuk memerangi rasuah dalam konteks pendidikan. Berikut merupakan cadangan untuk memerangi rasuah dalam konteks pendidikan. Yang pertama adalah Program Pendidikan Anti Rasuah Malaysia. Program Pendidikan Anti Rasuah Malaysia merupakan salah satu alternatif yang telah dilakukan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) untuk memerangi rasuah dalam konteks pendidikan. Program ini telah dianjurkan bermula di sekolah hinggalah di peringkat institusi pengajian tinggi IPT. Program yang dikatakan ini adalah seperti program kursus integriti anti rasuah yang telah diusahakan untuk memberikan pendedahan awal dan kesadaran tentang kesan buruk rasuah kepada masyarakat. Perkara ini dikatakan demikian kerana beberapa kandungan kursus akan diajarkan kepada pelajar agar mereka mampu hidup bebas daripada perbuatan rasuah. Berikut merupakan cadangan untuk memerangi rasuah dalam konteks pendidikan. Program Wira Anti Rasuah WAR.
Program WAR ini merupakan salah satu pendekatan strategik dalam usaha komuniti Cina bermula pada tahun 2014. Menurut laman web resmi SPRM, program WAR ini merupakan program yang menyasarkan kepada murid-murid sekolah rendah dan menengah serta guru-guru mereka. Program ini bermula pada tahun 2014 dengan tujuan utama untuk memupuk semangat dan keberanian individu dalam memerangi rasuah. Secara tidak langsung, program ini mampu memupuk para pelajar agar lebih mementingkan nilai-nilai amanah, jujur, dan tidak mengambil hak orang lain dalam kehidupan seharian mereka selaras dengan objektif program WAR ini. Berikut merupakan cadangan untuk memerangi rasuah dalam konteks pendidikan. Program Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah AMAR. Program Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah AMAR ini merupakan program yang telah ditubuhkan pada tahun 2017 oleh Kerajaan dan Kementerian Pengajian Tinggi. Program ini pada mulanya diberi nama sebagai SPR, yaitu Sekretariat Pencegahan Rasuah, tetapi telah berubah nama kepada AMAR pada 24 September 2018. Objektif program ini adalah mewujudkan generasi muda yang benci kepada rasuah sekaligus menjadi usaha kerajaan Malaysia untuk menjadi sebuah negara bebas daripada rasuah. Program ini penting kerana mampu membentuk komponen kepribadian seseorang yang jujur, komited, dan bermaruah, di mana komponen-komponen ini adalah merupakan komponen penting dalam menghindarkan diri daripada terjebak dengan aktiviti rasuah di mana-mana sekalipun. Oleh itu, program ini merupakan program yang mampu memerangi rasuah dalam konteks pendidikan. Kesimpulannya, ketiga-tiga program ini merupakan alternatif kerajaan dalam membendung dan memerangi rasuah. Saya sebagai salah seorang pelajar dan juga warga negara Malaysia menyokong penuh program ini dan ingin menyeru agar semua masyarakat juga menyokong cadangan-cadangan dalam membendung aktiviti rasuah, terutamanya dalam konteks pendidikan, kerana pembentukan akhlak seseorang mestilah bermula sejak dari kecil. Berkata pepatah Melayu, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Sekian sahaja, terima kasih. Terima kasih kepada semua ahli kumpulan saya yang telah memberikan pembentangan sebentar tadi. Tibalah giliran saya, Arnoldo Danielson, nomor metrik BC 23110176, untuk membentangkan pembentangan kesimpulan yang bertajuk Pandangan Mahasiswa Terhadap Rasuah dalam Konteks Pendidikan. Kesimpulan yang pertama, identifikasi isu, yaitu mengenai rasuah di kalangan mahasiswa sebagai isu yang mendalam dengan menyoroti impaknya terhadap moral, etika, dan pembangunan akademik, sosial, dan psikologi. Kedua, kecenderungan estetik. Menggunakan data kajian untuk menunjukkan kecenderungan estetik di kalangan mahasiswa dalam menerima atau memberi rasuah, terutamanya dalam konteks penilaian akademik. Ketiga, pentingnya kesadaran, menekankan pentingnya peningkatan kesadaran dan pemeliharaan nilai integriti di dalam kalangan mahasiswa untuk menolak rasuah sebagai jalan pintas untuk mencapai keputusan yang tidak betul. Kemudian, langkah positif mengenai penumbuhan Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah ataupun dikenali sebagai AMAR, yaitu EMAR, sebagai langkah positif dalam mengatasi cabaran rasuah di kalangan mahasiswa. Kemudian, pendekatan holistik menggariskan keperluan pendekatan holistik yang merangkumi pendidikan, kesadaran komuniti, penguasaan undang-undang, dan peningkatan gaji dalam sektor awam dalam membenteras rasuah dalam pendidikan. Terakhir sekali, budaya menolak rasuah, yaitu menggariskan aspirasi untuk membentuk budaya di kalangan mahasiswa yang menolak rasuah dan menghormati integriti yang akan membawa kepada kestabilan dan kemakmuran masa depan negara. Dengan itu, sekian dan terima kasih.